Mana kita tak boleh sambil lewa kan, kena buat lah, kena buat ikut waktu dia lah kan. No, faham no? Kalau katakanlah masuk waktu solat subuh, kita kena solat di waktu dia lah kan. Tak boleh lengah-lengah kan. Kalau kita lengah kan, kita delay lah kan. Kalau dia naik warna macam warna biru tu, kita boleh lengahkan lagi kan. Macam tu lah kan. Kira bila kita klik critical task ni, dia menunjukkan bahawa yang ni lah critical pass method. Ni lah critical pass method yang perlu kita ikut. No? Boleh faham no? Mana critical part ni, mana yang merah ni, mana kita kena start lah. Kena buat, kena pay attention lah, kena pay attention. Tak boleh sambil lewat dah. Kan tak? Boleh faham no? Cuba Din insert column. Insert column Din. Kat mana-mana boleh. Okay, Din pilih total select. Type T, total select. Okay, Din. Cuba tengok. Total select dah tu. Cuba tengok semua lah. Kosong ni bermaksud dia tak ada langsung select dah. Dia tak ada langsung free time, tak ada. Dia memang tak ada langsung. Bermakna projek yang kita buat ni adalah projek ni fast track. Semua kena on time, no? Dia faham no? Okay. Sekarang ni kita nak buat physical S-curve. Yang mana Din kata Din tak ada nak buat kan? No? Sebenarnya dia ada shortcut tu Din, dia ada shortcut. Dia ada shortcut, tapi tak apalah, saya ajak manual dulu no. Okey. Apa yang Din kena buat ialah Din kena buka soft copy Excel yang saya bagi tu. Ada 3 kan saya bagi kan? Betul tak? Saya bagi kat Din kan, masa mula-mula Din dah bayar semua tu kan. Cuba cari tengok Din. Okay. Din download physical S-curve. Okay. Saya punya ni tak boleh buka. Siapa? Sebabnya Excel ada problem. Tak boleh buka sayang. Tak apa lah, saya dah masih buka depan. Tapi orang ni tak apa, Wan masuk. Wan masuk. Saya try buka je. Wan masuk Wan. Saya share. Wan masuk Wan ada dapat juga kan Wan kan? Yang saya share tu kan Wan kan? Excel kan? Ada. Sekejap ya. Okay. Kita buat S-curve kan? Buat S-curve tu kita rehat lah no? Yang penting tuan-tuan kena faham topik 1 sampai 8 no? Din, boleh share ada grup ni. Sebab saya punya ni pun yang belakang saya tak boleh buka kan. Din share Din dalam grup Din, bagi dia buka Din. Yang personal saya tu tak boleh buka Tak boleh, sebab kalau saya rasa tadi claim mungkin boleh nak cari yang belakang, sebab saya mungkin masuk grup ni baru lagi kan. Tak, bukan personal pun saya bagi tu. Personal personal WhatsApp saya bagi tu. Ada 3 orang, ada 3 Excel. So copy. Cuba tengok personal. Okey, tu pun tiruan fizikal S ke? Yes. Okey, buka itu. Buka itu. Lepas tu share ni lah, share your entire screen lah. Saya share. Cantik, clear. Okey, saya share screen boleh. Ya.
Okey. Okey. Sekarang ni apa yang kita buat Okey, saya tanya. Selalunya projek ni klien dia akan minta buat meeting tiap-tiap bulan kan? Tiap bulan. Jadi kita set siap tiap bulan. Contoh katakanlah klien tu selalunya dia akan kick off tu hujung bulan lah, betul tak? Sekali dengan claim lah kan. Sekali dengan apa ni? Buat apa ni? Interim payment. Betul tak? Kan? Betul tak? Saya kata ni betul tak? Okey. Jadi buka Excel. Okey. Jadi dekat MAN tu kita edit siap. Okey, edit semua, delete semua tu. MAN dengan shadow tu dia punya tu kosong kan. Kita nak buat baru kan. Kosong kan. Saya delete terus type boleh ya? Then MAN dengan shadow actual tak payah. Yang tu saja. Delete semua. Persen delete, tarikh delete, semua delete. Okey. Kita punya milestone start bila? 1.1. Okey, masukkan 1.1. Kat Mas Yes. 1.1. Okey, betul tak? Warnakan dia. Tadi warna apa tadi? Biru, hijau, kuning. Kuning. Okey. Okey. Next date ni kita letak tarikh kick off yang pertama, iaitu hujung bulan 1. 31 bulan 1 lah kan. Okey. No. Okey, next pula kick off bila? Bulan 2 pula. Okey, letak bulan 2. 28. Betul? Okey. Letak semua hujung bulan sampailah date hijau, iaitu milestone finish. Okey, buatlah semua lah. Dia pun buat lah dia tau. Okey tu. Tu lah, kalau siapa yang tak buat rugi kan. Siapa yang tak hands on rugi kan. AB boleh follow AB. Boleh. Okey. Mistan tu mana pergi Adin lah Mistan tu. Adin. Mistan tu mana pergi lah Tan. Tadi ada tadi. Tu, tadi dah. Sayang lah dia, Dia tak boleh nak guna Google Meet, sayang dia. Memang Singapura dia rajin guna ni. Zoom. Alah, Google Meet pun bukannya hak Malaysia punya. Google Meet tu Bill Gates punya. Dia tak faham. Benda mudah lah tu. Aku rasa Google Meet paling mudah lah. Yalah. Cukup mudah Google Meet. Wan, kalau tak cukup kodem tambah Wan tau. Boleh. Tambah row lah. Insert row. Ada sikit sahaja. Cik Izzah dah. Dah. So, Cik Izzah kalau buat ni bagus Cik Izzah. Wah, bagi dia buat, saya tengok ni. Dia sebenarnya dia kena buat. Masih dia tu lah buat. Ya. Dia kena buat. Dia Tengok tu dalam tu. Microsoft Project ni kalau kata siapa boleh faham macam teori, murung lah. Betul juga, murung lah. Dia kita kena buat. Tak apa, tak faham dulu pun tak apa. Nanti kemudian kita faham, tak apa, kita buat dulu. Kita praktik dulu, kita hands on dulu. Nanti lama-lama barulah pemahaman tu main. Kalau kata pemahaman
Kita nak faham juga. Lalah kali dua-dua pun kita tak dapat. Okey. Okey, boleh. Cantik tu Cik Wan. 2/1 kan? 12/1. Hijau tu. Cuba kita ubah hijau tu yang light sikit. Ni tak apa nak nampak dia. Lah. Baik sikit. Dalam lah. Okey. Cantik. Apa yang saya ajar dekat tuan-tuan ni adalah konsep manual. Manual. Bagi saya, walaupun tas tu 2,000, 3,000, saya lebih suka buat manual. Kenapa? Dia boleh mengingatkan kita. Dia boleh melatih kita. Dia boleh mendisiplinkan kita untuk kita beat dengan klien. Sekiranya beat klien tanya, On, ataupun Wan, boleh achieve ni? Bulan 4. Boleh tuan. Saya confident tuan. Sebab apa? Schedule pada bulan 4 iaitu bersamaan dengan 35%. Sekarang kita punya actual lebih kurang dalam 28%. Bermakna kalau saya tambah blok sekarang ni konkret, kita boleh ahead. Tu dia nampak tu. Kalau kita main figure, kita main number dengan klien confirm diam. Cuba tuan-tuan buat. Bukan saya nak cakap pandai tak tuan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kadang-kadang klien ni dia tak tahu sangat pun. Dia nak tengok orang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga projek dia tu berkeupayaan ataupun tak, standby ataupun tak standby. Itu je pun. Sebenarnya klien banyak tak tahu. Baru-baru ni saya bentangkan program dekat klien. GM tau. Prasarana KL kan. Tapi dengan syarat kita jangan riak, jangan takbur, jangan belagak. Menyantuni mereka. Tapi kena confident. Self confident kena ada. Eyes contact pun kena ada. Self confident tu yang penting. Walaupun kita tersasar ataupun salah, kena confident. Jangan duk mungkin ni kot. Ni habis kita. Kena pancung lah. Prasarana tu dia minta saya ubah sampai tak mau ada langsung critical part. Saya beat dengan dia. Saya menyantuni dia. Tuan, maafkan saya kalau saya yang silap. Berdasarkan pengalaman saya, apakah tujuan kita buat schedule? Dia jawab, kita planning. Ya, planning, betul. Kalau kita buat schedule hanya semata-mata untuk menghasilkan satu schedule yang semata-mata untuk kaedah kerja saja, tak guna. Dan Microsoft Project ataupun Primavera tak boleh nak baca ataupun tak boleh nak digunakan. Sebab apa? Apakah tujuan kita guna dua software ni? Adalah untuk mencari critical parts. Kalau tuan kata tak mau ada critical parts, saya pun tak tahu nak cakap apa. Sebab apa? You are the boss. Dekat ada betul-betul. Kalau semata-mata you cakap tak mau ada critical parts, saya pun tak boleh nak kata apa. Kita kena pergi jumpa Bill Gates. Kena cakap dekat Bill Gates, tolong buat satu software yang tak ada critical parts. Critical parts ni maksud dia bukannya keburukan. Dia untuk melatih dan mendisiplinkan kita supaya pancul. Betul lah. Pancul. Kat situ saya dah nampak dah bahawa GM ni tak ada knowledge tentang Microsoft Project. Jadi apa lagi? Saya goreng tu lagi goreng. Ada ke betul? Dia kata total slack tadi tu kan. Yang apa tadi siapa buka tu, Dian buka total slack. Dia tak mau langsung kosong. Saya kata nonsense, tak boleh buat. Tujuan scheduling ni adalah untuk mengenal pasti critical path method dengan menggunakan Microsoft Project ataupun Primavera. Itu maksud dia. Kat situ dia terkedu. Dah kali dia kata tak apa lah, you adjust lah macam mana ni semua. Tak. Tu saya beritahu.
kita kalau nak bercakap kan, biar berfigure, biar ada fakta dia. Kat situ kita dah dapat tahu dah, hang tak tahu. Tapi hang dapat tahu. Kat situ lah cara kita nak menyantuni dia, bukan kita nak beri jatuh ayat apa? Maruah dia tu kan, ayat muka dia. Kan. Tapi tuan-tuan kena ingat selalunya orang-orang di atas ni lah yang tak ada knowledge sangat tentang Microsoft Project ataupun Primavera. Tapi nak tak nak, kita kena respect mereka. Sebab apa? Mereka duduk di atas kita. Jangan bagi mereka ni kacau kita sudah. Okay. Itulah cerita kan. Kenapa saya suka buat macam menu walaupun ada 2000 tas. Sebab apa? Untuk kita ingat. Kita boleh beat. Kita boleh beat dia. Lepas tu kita bercakap pula dengan penuh self-confident. Dengan ada figure. Padahal figure haram tak betul pun. Tapi orang dengar, Okay, baik. Okay. Wan, buka balik Microsoft Project Wan tau. Okay. Kita nak start tau. Okay. Kita nak start untuk buat S-curve. Okay. S-curve ni, kita buat ni adalah untuk kita present dekat klien. S-curve jadual. S-curve jadual yang kita buat ni, no? S-curve jadual. No? S-curve bentuk actual lain pula. Actual lain lah. Yang ni jadual. Schedule lah, schedule. Jadual. Okay. One insert column, one. Insert column. Insert column. Tak mana-mana tak apa. Situ boleh. Insert column. Okay, P dekat tu. Percent complete. Atas sekali tu. Percent complete. Okay. Ya. Wan letak color sikit tu kan. Dia dekat atas kali tu. Sama juga. Letak color. Letaklah color apa-apa. Apa-apa color. Apa color. Senang kita nak indicate ni. Biru lah Okay, biru cantik. Ya. BN bah. Okay. Orang pergi dekat ribbon. Ribbon, lepas tu pergi dekat project. Okay. Ni syllabus intermediate tau. Syllabus intermediate tau. Saya syllabus ni duduk dekat topik 14. Dia tak ikut sikit lah, tapi tak apa. Saya nak buat ni, nak bagi kita seolah-olah macam kita nak submit dulu kepada klien untuk projek kita ni yang akan bermula pada 1/1/2023 tahun depan lah, no? Okay. Dia pergi dekat status date. Nampak tak status date? Wan pergi dekat status date, Wan. Status date. Dekat tengah-tengah tu. Ada dekat tengah-tengah tu. Status date. Hop. Terlepas tu. Update. Status date. Okay. Status date ni, Wan letak milestone start date. Milestone start date. Milestone start date. Kat Ekling ni. Letak dia. Apa? Milestone start. Milestone start 1/1. Yes, betul. Betul. Cantik clear. Okay, klik okay 1/1 Okay. Lepas tu Wan pergi dekat update project. Update project. Yes. Okay, Wan check dulu, double check. Betul tak tarikh tersebut? Double check saja. Okay, betul. Okay, klik okay. Okay. Kosong lah, betul tak? 0% lah. Sebab apa? 1/1 0% lah, betul kan? Dia tak mula kerja apa lagi. Okay, update dekat Excel. Pergi dekat Excel. Okay, update. Letak 0%.
Okay. Next date bila? Next day. Dah. Tengok ni dah bukan. Tengok yang tu. Tengok dekat Excel tadi tu. Oh, Excel. saya pun tengok. Ni. Excel. Next date berapa? 31. 31 bulan? 1. Okey, masukkan dia. Bukan. Pergi dekat Excel. Pergi dekat Microsoft Project balik. Okey dulu ya. Okey. Pergi dekat status date. Masukkan next date tu bila. Next date tu bila? Oh. Kena pergi dekat. Okey, sekejap, tak apa. Jangan confuse Okey. Saya ulang sekali lagi ni. Pergi dekat Excel. Okey, tengok. Date yang seterusnya bila? 31. Okey. Pergi dekat Microsoft Project. Okey. Pergi dekat status date. Masukkan next date. Oh, Next date tadi bila? 31. Okey. Tarikh tak betul. Saya rasa tarikh tak betul kot. Ada betul 31, 23 betul tak? Okey. 31. Saya dia terbalik saya sendiri. Terbalik betul ya. British. Mereka pilih British ni. Okey. Update project. Double check. Okey. Dapat berapa? Biru tadi? Biru tadi. Ni biru 100% ada. Bukan. Yang kita letak tadi tu. 10%. 10%. Okey. Update dekat Excel 10%. Wah, senang aja ni. Berita sini. Okey. Ulangi step yang biasa. Ulang. Okey, buat. Next tarikh bila? 28 akan 2. Yes, good. Terbaik lah. Boleh faham dah tu. Ulangi lah step dia. Ulangi sampailah milestone finish, iaitu green color. Okay, no? Cantik dah. Alhamdulillah ni. Boleh faham dah Juan tau? Boleh, insyaAllah. Terima kasih. Bagus. Saya cukup bangga dan rasa seronok lah. Kalau student tu dia ni kan. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa sajalah. Dalam banyak-banyak ni adalah 3-4 orang sajalah. Mungkin dia kena ambil masa kan. Kan. Jadi kita tak payah kira dia punya waitlist ni schedule manual kan. Ya. Tu saya baru tahu ni. Yang ni, sekarang ni, apa yang Wan bagi tahu tu, kira mana alhamdulillah saya dah nampak dah perkembangan Wan ni. Kat sini yang Wan kata tadi waitlist tu adalah waitlist penyumbang dari segi jadual. Schedule. Tak ada. Terbalik. Tak apa. Yang terbalik ni Wan nanti dah habis kelas nanti Wan kena adjust dekat kalender laptop. Oh. Yes. Oh, okey. Laptop tu bukan Microsoft Project no. Kena tukar dekat kalender laptop. Pilih apa? Pilih KL kot. KL ke Singapura lah. Lumpur Singapura boleh. Oh. Saya kena tukar date ni. Nanti dia dia Amerika. Betul. Okey. Nak tanya sikit je. Ya. Okey, kalau macam ni fizikal dah ikut progres lah kan? Berat kan? Saya nak tanya lah. Ini luar sikit topik lah. Saya ni dah lama agak belajar ni. Saya pakai weightage ni. Fizikal ni saya buat weightage satu-satu. Saya letakkan pemberat. Salahkah saya punya konsep tu? Boleh. Yang penting dia punya total tu dapat 100% lah. Yalah betul. Maknanya contohnya macam ni dulu saya belajar
zaman dulu ya, zaman tak bekas projek pun tak kurang lagi. Jadi weightage tu saya buat Excel. Dan Excel, weightage tu saya tengok apa benda yang fizikal. Contoh, prelim fizikalnya kurang lah, tak ada kerja fizikal. Kalau Betul. kerja main, kita letakkan fizikal yang 1 sampai 10, whatever apa berat lah. Salah kan macam tu. Sebab baru-baru ni saya ditegur. Sebab Boleh. baru kita, dia kata, Okey. macam tu lah. Kan? Okey, faham lah. Sekejap, saya faham dah tu. Okey. Sebenarnya tuan buat tu boleh, tak ada masalah. Tetapi, pengalaman saya lah. Dia agak risiko lah. Dia agak risiko apabila fizikal tu berlakunya penambahan. Contoh penambahan tersebut ialah penambahan pada VO. Lepas tu pula penambahan pada task. Lepas tu pula penambahan pada EOT. Dia akan mencelarukan. Okey. Jadi, benda ni berlaku pada diri saya. Bagaimana saya nak atasi? Saya atasi macam mana tahu? Saya ambil weightage tersebut, contribute by cost. Records. Sebab apa by cost ni, dia fix. Walaupun kita buat rationalization pada setiap item tersebut, total of contract cost tetap tak berubah. Ya, betul. Kecuali apabila ada VO. VO tu cerita lain lah. Yang penting sekarang ni, kita kena ikut kontrak asal. Ya, Kontrak asal ni lah adalah nyawa kita. Untuk dapatkan nyawa tambahan, iaitu talian hayat kita, iaitu melalui dengan ni lah, VO. Penambahan VO, kalau memang normal lah kan. Bila ada tambahan kerja, ada VO, mestilah ada tambahan masa. Kan, kontraktor kena cekap, kena pandai lah. Janganlah duk mengaku kata, oh kami tak ada masalah, kami boleh buat kerja VO ni dalam tempoh kontrak asal. Bodoh orang tu. Minta maaf cakap no. Bodoh lah. Kita kena pandai. Kita jangan betul benda sangat dengan klien. Okey, tak apa, hampa nak tambah boleh. Di dalam kontrak clause 203A atas saya clause 22 out silap saya lah dengan JKR ni. Pihak kontraktor berhak untuk menolak VO tersebut. Berhak. Berhak. Disebabkan adalah sebab-sebab dia tu kan, mungkin harga tak cantik ke, rate teruk ke, ataupun kerja pak sanggupnya ke kan, berhak. Jadi benda ni dia akan jadi satu kesukaran lah kepada klien pula, sebab apa klien nak kena cari pula third party kontraktor pula. Bukan senang tu nak turun top management ni pun kena masuk VOC lah, bagai bentang lah apa semua lah. Why not dia award saja VO ni kepada kontrak asal, iaitu kontraktor asal. Jadi rate tu kena cantik lah. Kalau katakanlah rate tu ada new rate, klien kena budi bicara dengan kontraktor lah untuk dapatkan fair rate. Yang tu tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah kan. Yang ni saya cerita ni kontrak asal kita ni. Kontrak asal ni kalau katalah kita nak contribute persen weightage tu daripada fizikal, iaitu kena ambil kena ambil daripada duration tu, boleh. Tak ada masalah. Tapi sukar. Sebab apa tau, Cik Izzah, saya cerita. Saya pernah buat program ni 7 bulan seterusnya baru lulus. 7 bulan. Kira bermakna berapa belah kali revise. Revise ubah saya tambah-tambah pula, ada NSC pula. Nominated subcon pula. Nominated subcon ni selalunya kahwin paksa lah. ya. Selalunya JKR pas semua klien ni mereka akan ambil kontraktor yang mereka suka. Bila masuk tu kerek belagak pening. Saya ubah tukar ni lah. Mereka nak bagi kontraktor NSC mereka tu selamat. Ya, betul. That's why saya dah tak guna dah contribution percent weightage tu dari segi physical untuk duration. Saya guna cost. Saya ambil cost price yang asal. Sebab Cik On dulu, yang saya tahulah, yang dulu saya buat 2 curve. Satu physical curve, satu lagi kita punya financial curve. Ya, betul. Comparison lah. Kan, comparison lah kan. Jadi
biasanya fizikal yang saya belajar dulu, kita ambil pada hari, bagikan hari lah. Kalau katalah 30 hari, so kita dapatlah fizikal weightage dia lah. Betul. Ataupun kerja tu, kalau contoh mechanical kan, contoh kita pasang eskalator. Pasti pasang hantar eskalator tu lebih dia pada kewangan. Betul. Beli eskalator. Tapi pemasangannya 5 hari. Betul. Mechanical weightage dia kurang. Cuma Ya. validation tu banyak. Betul. Sambil penggunaan macam tu, adakah salah atau tidak sebenarnya? Sebab Okey. baru-baru ni, orang-orang baru ni dia banyak, saya daripada dulu saya pakai macam tu lah. Kan? Jadi adakah sekarang dah tidak boleh diterima pakai ke? Dia macam ni lah sebenarnya. Yang cik beritahu tu pun saya pernah alami juga. Okay, contoh selalu JKR ada bertikai. Kenapa physical work dah 55% tapi kewangan pun 15%? Sebab apa? Dah tertumpu kepada kerja-kerja yang duration menyumbang tinggi, bukannya kos rendah. Memang tak seiring lah kan. Jadi that's why lah JKR dia orang tak nak subtas lebih pada 20 hari. Cuba tengok tu ID7. Yalah. Cuba tengok satu tu, tengok. ID7 crane untuk mengangkat tukun. JKR lepas tak mau 50 hari. Lepas nak 20 hari. Okey, tak apa. Kalau kita bagi tahu dia orang kata, tuan, kerja-kerja crane ni kena 50 hari tuan. Kalau tak sempat kami. Okey, tak apa, jangan risau. Kita kena breakdown dah, okey. Jadikan crane untuk mengangkat tukun tu summary. Lepas tu bawah dia tu, subtas dia tu buat pecahan lah. Pecahan. Jadi 1, 2, 3 layer lah. 4 layer lah. Sebab kalau tak, dia akan jadi masalah macam tuan highlight tadi tu. Sebab sekarang ni bila saya present, dia kata cik ni, sebab saya ni zaman 2007 dengan kosong kelas kan. Kan? Ya. Terbaru ni pun saya nampak agak canggih sikit. Dia punya pasal projek kan. Lagi user friendly lah. Itulah. Bila saya submit baru-baru ni, saya dah lama tak buat CPM. Saya pakai, dia kata orang yang baru-baru ni lah, yang fresh yang pandai untuk projek, kenapa jadi lain kan. Tapi sejak tahun 90-an ni saya dah pakai macam tu kan. Ya. Level kecil saiz besar projek pun tak ada masalah lah. Sebab yang pentingnya kepada saya ialah kontraktor tu sendiri. Boleh ikut dia yang mereka design tu kan, kita lain lah. Betul. Kan? Kita yang design, kita punya selera cara. Yalah. Penting pada tarikh 12 within budget, within contract lah. Within the contract. Within the contract. No? Okay. Macam mana pun kita yang menentukan cara kita. Tapi JKR lain, JKR dia sampai dia nak jaga tepikan kita. Susah dengan JKR, susah. Okay, tak apa. Sekejap lah. Okay, terima kasih. Okay. Apa ni? Kita tengok kita tengok Excel. Tengok Excel, buka Excel. Okey, inilah bentuk curve dah. Okey, sekejap. Tolong double klik dekat line biru. Line biru kan. Okey, scroll down. Scroll down. Tu tak masuk. Dah masuk dah. Okey, clear. Dah masuk tu. Inilah bentuk dia. Bentuk dia kan. Okey, jadi kena more practice lagi. Kena main lagi dekat predecessor tu. Main predecessor. Lepas tu kalau katakanlah rasa yakin nak main dekat duration, mainkan dekat duration tu. Kalau kata kan duration ni selalunya dia tambah tolak macam tu lah. Tapi kalau duration ni dikurangkan ni, berhati-hatilah kan. Tapi kalau macam saya lah, saya akan main dekat predecessor tu. Nak dapatkan lenggok yang elok lah. No? Predecessor tu penentu tau. Penentu curve ni lah. Landai tak landai, mencanak naik ke, mencuram ke. Akan depend lah kan.
Dia depend kepada klien juga. Kadang-kadang tu klien dia nak 1 month or 2 month first round, dia nak fast track, macam nak naik. Itu tengoklah. Boleh dapat setakat ni tau. Boleh dapat. Jangan tengok. Ya. Saya punya dekat ML Project ni. Saya dapat maksimum sampai 99 dia. Saya tak dapat 100%. Sebab saya dah pergi status date ni dah. Tas smooth. Jaya belakang. Tas smooth. Saya buat TNC ni, TNC tu. Saya buat TNC tak 100% ni. TNC. Siapa? TNC tu ID 23 tu. Saya buat tak 100%. Oh, TNC ya. Sampul 3. Kita nak check kita ni klik. Kita nak check TNC. Tak apa. Tak tahu dah saya, tak tahu kenapa lari selalunya. Update projek tengok, update projek dapat dah. Status dia 12.1. 12 tu. Tu duk merah lagi tu, kita tak sampai lagi tu. Duk merah, kalau 100% semua dah 100%, dia biru semua dah. Dia habis kerja dah. Bila dah habis kerja, dia biru. Dia biru. Dia cuba tukar jadi 100%. Tukar sini Okey. Okey tu. Okey. Tapi atas tu. Daripada atas ni kan. Tak apa. Tak tahulah, mungkin ada apa yang tak kenal. Pergi dekat kolom update projek. Kolom update projek Sebelah kanan, 100 ni sebelah kanan. Update projek. Ni. Tekan dia tu. Okey. Buat update tu. Kita cuba tengok. Kan okey. Ni sebab kita dah adjust kat sini tadi. Okay, kalau kita keluar dia kan 93 tak tahu. Tadi dah pergi 100%. Tadi 93% kan? Cuba bawah tu 100% juga tu. Bawah tu finish tu. Finish tu. 100%. 100%. Tu. Dia 100% lah. Nampak. Ada lah ni. Yang tadi kan kat sini memang apa? 93 kan? Kenapa dia tak ni TNC? Tu kena check balik lah tengok. Saya punya tekan apa? Yang status date tu kalau kita buat 2/1/2024. Lepas tu kita tekan update projek memang dia jadi 100%. Sah makan apa? Lapar lah. Sah. Lapar. Siwan pergi dekat finish tu tekan. Finish tu ada mana nak keluar. 24 lah tekan je. Tekan ni semua. Dia akan keluar mana. Finish tu dah 24. Oh, 24. 24 tu. Ni. Dekat kan 100. Dekat 100 tu. Dia keluar selalunya keluar maklumat. Tekan kat finish lah. Finish. Finish okey. Tekan kat situ. Tekan double click. Dia kata tu apa tu? Ada constraint date. Nampak? Constraint date. Tanya cik apa tu constraint date. Nampak? Dia keluar date baru. Dia tanya. Kenapa dia keluar constraint date? Tu pasal dia jadi 100 tadi. Sebab ada constraint date. Ada constraint date. Sebab tu constraint date tu 2011 kan? Itu kan? Sebab ada constraint date. Cuba tengok yang macam 2020 tu. 2020 kan? Okey. Boleh. 20 klik macam tadi kan. Double klik dekat book tu. Double klik. Dia keluar 1996. Tengok jadual kita ada constraint. Dia ada finish tu ada constraint date. Pasal dia klik tadi tu. Jadi kita tanya Cik On lah. Okey, kita tengok. Kenapa dia di constraint date? Betul tak? Yang ketiga hukuman 3/4. Kalau sendik dah, tak habis dah, balik kosong-kosong kan. Kosong lah. Kalau macam yang lain ni kita boleh check kan?
Macam ni. Okay. Dia pun 4 bulan 2 betul. Dia punya finish lah. Dia punya finish 7.1. SPS kan? Betul. Jadi tapi yang kosong bawah tu finish tu dia tak ada successor betul. Betul. Apa kan? Maksudnya dia tak ada apa-apa sponsor lah. Terus lah kan. Patutnya dia kena pandai sekarang tekan cancel tu. Ya. Kan? Mungkin dekat ribbon atas tu. Ribbon. Project information. Ribbon atas. Project information tu kan. Bawah tu. Bawah. Tiga setengah, 4 lah. Saya tengok cukup lah. Jadi betul lah. Macam lawan lah. Saturday semua betul. Okay. Sekarang ni. Okey, ni. Kejap. Hello? Kejap. Kalau kita ni takut tak habis kelas kita ni. Saya pukul 10 malam, 11 malam. Kita apa? Kelas ni pun nak habis dah ni. Sekut ni. Betul kita nak pergi ke financial dah ni. Okey lah ni. Tuan Ando balik Ando. Semua Ando bagi jadi semua 0%. Ando. Ada. Sampai sini je. Dia tu. Okey, highlight kolom persen complete tu. Type kosong. Bukan tuan. Type, bila saya kata type tu maksud dia tekan kat keyboard. Highlight. Okey, kosong. Okey, kosong. Enter. Okey. Lah ni kolom predecessor dengan successor tu hide column. Hide column. Total select tu pun hide column. Hide column ni dia tak buang tau, dia simpan. No? Okey. Macam mana kita nak dapat actual pula? Actual persen. Cuba buka Excel. Kan? Macam mana kita nak isi actual pula? 1+1 tu of course lah kosong kan. Tak buat apa kan. Letak kosong. Kita betul start kosong kan? Kosong lah. Tak ada apa. Okay. Macam mana kita nak dapatkan actual? Okay. Kembali ke Microsoft Project. Buat kaedah yang sama juga. Okay. Buat yang sama tak? Buat yang sama juga. Masuk. Tapi yang ni kita terus ni lah. Terus masuk 31 bulan 1. Okey. Macam besar. Jangan lupa. Dapat 10 kan? Okey, 10. Double check balik dekat Excel. Betulkah 10? Betul tak? 10. Cantik lah kalau kita double check dah betul schedule tu 10, barulah kita boleh proceed untuk update actual cara manual. Okey. Pergi ke office apa ni? Yes. Okey. Sekarang projek ni dah berjalan selama 1 bulan. Apa yang dah siap? Apa yang belum siap? Mobilisasi sudah siap lah, katakan lah. Mana saya tak tahu nak kata kalau ni. Kalau kata tuan kata semua dah siap. Bermakna kerja sampai kerja kelengkapan PPJ. Okey, contoh. Contohlah tak apa sekejap. Contoh ID 6. Insurans baru 50%. Contoh baru duk proses. Letaklah 50%. Dekat insurans tersebut. Letak insurans 50%. Letak kat sini? Yes. Oh, ya. Type saja. Okey. Okey, first aid. Adalah first aid. Takkan tak boleh beli kot. Kan? Okey, katakanlah papan tanda projek. Kita let's say lah kita kata 30%. boh. 90%. Boleh berapa pun? Boleh letak. Okey, cantik. 30. Okey.
Yang lain-lain tu kita katakanlah ditapak tak buat apa lagi. Berapa persen sekarang? 8%. Update 8% actual. Okey, sekarang delay ke ahead? Delay 2%. Delay 2%. Okey. 2% lah delay lah. Okey, kembali kepada ni Microsoft Project. 2%. Macam mana kita nak convert dekat dia hari? 2% tu delay kan? Berapa hari? 2% bagi dengan ni bagi 100 ni kali dengan duration ni. Betul tak? Betul. Betul lah. 2 bagi 100 darab 283. No? Boleh faham no? 5.6 hari 6 hari lah. 5.6. Bagus ni, bagus. Cepat faham, senang lah. Senang, cepat faham, senang. Setengah orang tu dia tak nampak lagi. Okey. Sama lah. Step-step dia tu ulang sama lah untuk dapat actual. Sama lah. No? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Sekejap lah. Apabila dah dapat ada actual ni, 8% kan? Ya. Save as. Jangan save no. Save as. Kita nak simpan dalam satu file khas. Save as. Yes. Letaklah tajuk dia apa dia. Tajuk dia berapa hari bulan kita tracking tadi tu. Kita tracking tadi berapa hari bulan. Kita masukkanlah berapa hari bulan. 31 katakan. Tu 31 di bulan Oktober. 31 bulan 1 no. Dia punya cut off dah kan. Simpan dalam satu file. Okay, faham tak? Okay, lepas tu pula nak buat next pula tarikh iaitu 28 bulan 2. Ambil yang master tadi, yang 0% tadi. Ambil balik yang 0% tadi. Bukan. Tadi simpan kat mana? Dalam folder mana tadi? Yang ni dah jadi 31 bulan 1 kan. Tutup. 31 bulan 1 ni tutup. Dah simpan dalam folder. Tutup terus. Tutup terus apa? Tadi tu save kat mana? Save kat mana? Yang master tu. Tak ingat Tak ingat lah. Tu. Kalau saya ni save baru pun boleh kan? Saya delete balik jadi 0%, so saya save baru boleh kan? Kalau bernasib baik dia tak ada hantu dalam tu. Kalau tak bernasib baik dia akan ada hantu dalam tu. Apabila tuan nak buat next, dia akan jadi berganda. Kena tahu. Tu ramai orang tak tahu. Tu yang projek JKR Lintang Bukang. Hampa duk lunyai satu tu sampai berkelebok apa ni? Cari balik hak master tu. Kalau boleh cari balik hak master tu kalau boleh lah kan. Yang ni yang tadi tu dah berlunyai dah, dia dah lunyai. Tak apalah. Okey dah, kena ingat lah. Okey ni master. Okey. Buat pula next. Next bila? Next 28 dan 2. Okey. Setengah planner dia tak faham. Dia seguna satu berlunyai. Lepas tu pula bila nak revise berselir kok. Bila nak menjadi kosong balik tarikh habis lari beh. Tu lepas tak tahu sebenarnya, lepas tak tahu bahawa Microsoft Project ni dia tak boleh leping. Tak boleh. Saya cek balik. Berapa? 12. Okey, 12. Okey. Update lah dah 2 bulan dah. Projek dah 2 bulan. Apa janji dah dengan 2 bulan tu? Okay. Yang nak kita kena compare juga yang yes. Itu pasal saya suruh simpan dalam satu folder khas 31 bulan 1 untuk rujuk balik kan. Setengah planner ataupun saya tengok kan satu tu daripada dulunya
Bulan ke bulan. Lalah kali udah. Projek belum habis lagi dah 100%. Sudah dah jadi dah 100%. Belunya habis. Kan. Saya katakan dah 90%. Yang lagi. Oh, so kalau jadi katakan Ya, dia mesti ada peningkatan kan. peningkatan. Takkanlah ada orang pergi buat naya pergi cabut papan tanda contoh. Lepas tu pula pergi cabut batang piling. Ataupun konkrit tu dia dah konkrit dah 100%, lepas tu pula ada pula pergi hack pula, pergi buang balik konkrit tu jadi belah 50. Faham tak maksud saya tu? Faham. Pelik lah kan. Tiba-tiba siapa pula kurang bulan lepas dah 90. Main bulan ni jadi 50. Ada hantu ke? Tu kata hantu tu. Ada hantu ke pergi